Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya Ahmad Farouk bin Ahmad Nasri akan menceritakan dan akan mengongsikan serba sedikit berkenaan tentang ciri-ciri guru pendidikan Islam yang unggul berdasarkan siasah Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi apa yang ingin saya ceritakan yang pertama sekali adalah guru-guru pendidikan Islam perlulah mahir dalam ilmu pengajaran pendidikan Islam. Dalam hal ini, guru pendidikan Islam perlulah mempunyai ilmu tentang apa yang ingin mereka ajarkan kepada murid-murid. Dan guru pendidikan Islam juga perlulah meningkatkan kualiti diri mereka sendiri dengan mengembangkan ilmu-ilmu tersebut dari semasa ke semasa. Okey, jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah guru-guru pendidikan Islam perlulah mempunyai siasah diri yang terpuji, siasah diri yang terbaik yang berdasarkan apa yang telah dilakukan berdasarkan apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana yang 4 perkara tersebut yang kita boleh dipercayai, amanah, fatanah, takblik dan lain-lain lagi lah. Kenapa? Bila mana guru itu mempunyai sifat-sifat yang terpuji berdasarkan Nabi Muhammad SAW, insya-Allah murid-murid akan mengikut apa yang baik daripada guru pendidikan Islam tersebut. Seperti yang kita sudah maklumlah, murid-murid merupakan kanak-kanak yang akan mengikut apa yang guru-guru mereka lakukan. Jadi apabila guru tersebut mempunyai siasah yang terpuji, insya-Allah murid-murid juga akan mempunyai siasah dan peribadi yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kepada poin yang ketiga dan keempat lah yang diteruskan oleh Farouk. Poin tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya teruskan kepada poin seterusnya, saya memperkenalkan diri saya lah. Nama diberi Tuan Muhammad Arif bin Tuan Ismail dan saya daripada kelas PE3 akan menyambung poin daripada Farouk, iaitu poin yang pertama tadi iaitu ilmu, dan yang kedua iaitu menjadi role model. Okey, yang ketiga saya nak tekankan mengenai kita ni sebagai guru pendidikan Islam, kita haruslah memberi sepenuhnya komitmen dalam kita menjadi guru ni. Jangan kita ambil sambil level lah dalam kita jadi guru ni. Hari ni kita disediakan dengan kod etika sebagai seorang guru yang kita belajar dalam AKPPG lah, Asas Kepimpinan. Asas Kepimpinan ada diselitkan tajuk kod etika keguruan. Jadi dalam kod etika keguruan tu ada disebutkan tanggungjawab kita lah. Tanggungjawab kita sebagai seorang guru, tanggungjawab kita sebagai seorang anak, tanggungjawab kita sebagai ada lagi lah. Jadi sebagai seorang guru, kita kena ambil berat ke atas semua perkara terhadap kerja kita. Contohnya hari ni kita kena buat RPH terhadap anak murid kita. Kita kena jaga anak murid kita elok-elok. Jangan bagi anak murid kita tu rasa macam takut aku ada cikgu ni, kalau ada apa-apa macam tak selamat ke apa, cikgu ni tak boleh harap anak murid itu tak boleh harap dekat kita. Okey, hari ni saya nak relatekan dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau menjalankan amanah sebagai seorang Nabi dengan sepenuh-penuh komitmen lah. Jadi Nabi ni kalau dia bersedih apa semua, Allah akan bantu. Jadi hari ni contohlah, kalau kita ni mengajar apa semua, kita macam rasa down. Jadi hari ni banyak cara sebenarnya kita boleh cari balik semangat kita. Contohnya kita cari kawan-kawan kita baiki balik. Jadi ini adalah poin yang keempat lah. Jadi poin yang keempat ini related dengan yang down tadi ataupun depressed tadi. Jadi hari ni kita mengajar tak elok, ataupun
murid susah faham lah. Jadi kita muhasabah balik. Itu yang poin yang keempat lah. Kita reflect balik sebelum, semasa, selepas. Dalam RPH sendiri pun ada dicakapkan iaitu refleksi kendiri, refleksi guru lah, refleksi guru, muhasabah ni bermaksud kita ni sedar apa kesalahan kita. Jadi kita ni jangan bongkak lah. Kita sebagai guru jangan bongkak. Kita rasa macam kita je betul. Oh, aku guna kaedah ni betul. Kita rasa kita betul. Tapi adakah murid faham apa yang kita ajar? Betul tak? Sama lah juga ini. Kita tengok kehidupan Nabi dulu. Nabi Muhammad SAW, dia ni bukanlah sepenuh-penuhnya, oh ni aku rasa macam aku nak dakwah ni kan. Nabi sendiri pun dakwah, contohnya dakwah hamba lain, dakwah kepada raja lain. Kalau dakwah hamba ni mungkin pendekatan dia, Nabi bagi bantuan cakap apa panggil, hamba tak ada Islam apa semua, contoh. Tapi kalau raja kalau kita nak Nabi nak dakwah, Nabi hantar surat. Maksudnya ada rasmi lah. Nampak beza betul tak? Ada beza kepada hamba, ada beza kepada raja. Jadi sama lah juga kita ni sebagai guru, kita mestilah reflect balik lah. Contohnya ini macam PBD lah. PBD pentaksiran bilik darjah. Kita boleh tengok sama ada murid ni faham ke tak kita ajar, murid ni amal tak kita ajar. Jadi contohlah seorang murid ni kita ajar, kita ajar dengan cara menyanyi, kita ajar dengan cara berlakon apa semua tu, tapi tak faham juga. Sebab apa? Sebab hari ni pendekatan tu lain-lain lah. Contohnya saya, kalau saya faham lecturer Dr. Rosnah mungkin saya faham, tapi Dr. Faridah mungkin saya faham juga, tapi sikit. Jadi mungkinlah pendekatan tu berbeza-beza. Jadi apa yang saya nak simpulkan dekat sini, kita ni sebagai guru, 4 poin ni adalah poin major lah, poin yang sangat-sangat penting. Iaitu yang pertama, kita kena ada ilmu lah. Hari ni kalau kita tak ada ilmu, kita ni bukan siapa-siapa lah. Kita bukan cikgu. Kita ni kalau kita tak ada ilmu, kita tak ada beza pun dengan kerbau, binatang haiwan apa semua tu. Sebab apa? Dalam Al-Quran sendiri Allah ada nyatakan kita ni beza dengan makhluk-makhluk lain, iaitu akal. Kita tengok akal dengan makhluk lain kan. Contohnya akal dengan nafsu kan. Okay, kita tengok perbezaan kita dengan malaikat dengan haiwan. Malaikat apa panggil tu, nafsu tak ada kan. Kalau malaikat nafsu tak ada, akal ada. Okay. Tapi kalau haiwan akal tak ada, nafsu ada. Kita ni dua-dua ada, betul tak? Dua-dua ada, dan kita ni seorang yang makhluk yang sangat bertuah lah. Jadi kita gunalah akal kita, nafsu kita ke arah yang baik lah. Iaitu menyampaikan ilmu pengetahuan. Yang kedua kita mestilah menjadi role model, iaitu yang terbaik kepada murid. Hari ni kan, dalam media sosial sendiri, ramai murid-murid yang darjah 3 ni, darjah 4 ni, murid-murid sekolah rendah lah, terikut dengan media sosial sekarang. Hari ni kalau kita tak menjadi contoh yang terbaik kepada murid, kita tunjuk macam media sosial, dia orang kata ikut macam tu lah. Jadi kita kena banteras apa yang ada kat media sosial ni, sebab kebanyakan media sosial ni akan membawa negatif dalam diri murid. Yang ketiga iaitu komitmen lah, sepenuh komitmen. Hari ni kita pun sendiri ada akta. Kalau contohlah masa tu kita mengajar, tapi masa tu juga murid tu tercedera ke apa ke, parent budak tu boleh bawa kepada balai polis sebenarnya. Itulah yang menjadi tanda tanya lah. Adakah kita ni menjalankan tugas sebagai seorang guru dengan sepenuh-penuhnya ataupun tidak. Jadi yang keempat adalah muhasabah balik diri kita. Hari ni kalau seelok-eloknya lah, sebelum kita tidur kita kena muhasabah balik diri kita. Adakah kita buat daripada pagi, daripada petang sampailah ke malam, kita ni buat benda yang betul ataupun tak, ataupun kita buat benda ni bermanfaat ataupun tak. Jadi kalau benda manfaat, alhamdulillah. Tapi kalau benda yang tak bermanfaat, contohnya kita lepak, kita banyak habis masa apa semua,
muhasabah balik diri kita. Sama lah juga macam cikgu. Hari ni kita mengajar murid tu, dia faham ataupun tidak, dia amal ataupun tidak. Hari ni sebetulnya orang kata kan, kalau kita buat awal-awal tu tak biasa lagi. Contohnya hari ni kita mengajar dengan cara ni tak faham lagi. Jadi kita try lah mempelbagaikan kaedah kita. Sebab apa? Sebab kalau kita guna satu cara saja, mungkin dah murid akan bosan. Tapi dengan banyak cara, mungkin akan menariklah minat murid. Sebab itulah hari ni kita kena reflect balik diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.